Dia kata ultah ni singkatan orang Indonesia ni dia suka singkat-singkat gabung ayat. Warkop tahu warkop? Warung kopi. Dia tulis tepi jalan apa benda warkop? Warung kopi. Contoh kan. Warnet. Warung internet. Kedai tu dia pun nama warung. Kalau kita ni panggil apa? Dulu banyak ni budak-budak duk masuk duk main game apa benda lah saya lupa. Kafe. Cyber cafe, CC. Budak-budak istilah CC. Jom PCC. Dulu lah ni tak tahu ada lagi mungkin tapi kurang. Pasal masing-masing duk ada gadget dalam belakang kat tangan pakai game tahun tu. Depa suka singkatan. Jadi ulang tahun hari kelahiran depa sebut hari ulang tahun. Jadi ultah, ulang tu jadi ul, tahun jadi tah. Selamat ultah ya Bang Fahrul. Saya nama Fakhrul Razi, dia panggil Bang Fahrul. Selamat ultah ya. Saya pun ultah, oh betul lah. Dosa seorang tu dia mai, dia simbah atas kepala saya. Dalam kampus tu mandi tang tu. Mandi apa ibu-ibu? Air longkang. Nak marah tak boleh. Marah tu marah, tapi nak marah kat mereka tu tak boleh. Geram tu pasal dia pun sambut jadi kita. Bagi hadiah lepas tu. Bagi apa-apa lah. Benda kecil ke ada bagi kitchen, ada belanja makan lah apa. Balik rumah tu mandi rasa seminggu pun tak habis lagi bau. Ayat cak, ayat longkang. Busuk. Ni bila cerita balik rasa sopoh ada lagi pula kat badan ni. Dia teringat. Kita sambutlah cara baik ke cara buruk ke cara nakal ke apa cara jahat ke. Ada orang, ada saya juga pernah kena masa duduk belajar di Kelantan, telok busuk. Bukan telok biasa tak apa, kelepek atas dahi, atas kepala. Ni telok temela dia panggil. Orang Terengganu, orang Kelantan telok temela, kita telok busuk. Peram lama. Telok buruk, kita panggil telok buruk. Kita sambut macam-macam. Tak kisahlah baik ke buruk, tapi kita sambut pasal apa? Dalam kehidupan manusia, hari kita dilahirkan itu sejarah bagi kita. Itu bermakna untuk kita ingat. Itu tentang kita. Ini tentang ketua manusia. Manusia paling agung. Tanpa nama insan ini tak lengkap kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanpa insan ini tak lengkap kalimah tauhid kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu ulama kata hairan. Satu kehairanan kenapa ada ataupun orang-orang perseorangan tertentu yang gamak pi kata sambut Maulidur Rasul itu bid'ah, haram, sesat, mengarut, mungkar. Kecil sangat jumlah apa ni tokoh agamawan yang sebut tu, sikit sangat fahaman tu. Tak perlu risau pun. Empat-empat mazhab semua ulama jumhur mengharuskan, membolehkan sambutan Maulidur Rasul. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nak tanyalah, Nabi sambut tak hari jadi Nabi? Nabi sambut tak hari jadi Nabi? Sambut. Dengan cara Nabi tak buat kenduri, tak buat majlis, tak ada potong kek apa semua. Apa kita tu tak ada lah. Memanglah dulu kek-kek apa kita ni mana nak ada. Yang penting nak tahu Nabi raih hari Nabi lahir macam mana. An Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi yaumil itsnain. Kata Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang puasa hari Isnin. Kan kita puasa sunat 2 hari seminggu, Isnin Khamis. Puasa hari Isnin, Nabi ditanyakan, sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa puasa hari Isnin? Pasal kamu puasa hari Isnin? Faqala, Nabi SAW menjawab,
Dzalikal yaum wulidtu fihi. Kerana pada hari itu aku dilahirkan, Nabi kata. Wa fihi unzila alayya. Dan pada hari itu padanya wahyu turun kepada aku. Nabi jawab soalan sahabat, Nabi bagi tahu pasal apa Nabi puasa hari Isnin. Jawapan pertama Nabi, hari Isnin tu aku lahir. Memanglah disambut dengan cara ibadah, tapi nak tunjuk kata ra'i dah, hari Nabi lahir ra'i. Sambut tak? Sambut. Dihargai tak? Ya, dihargai. Bermakna hari itu ada special dia tak? Ya. Bukan sekadar Nabi saja jawab kepada soalan sahabat tanya. Allah juga tunjuk kepada dunia, kelahiran ini kelahiran paling agung. Allah tunjuk ada kelebihan dia. Hari kelahiran tu hebat. Apa yang Allah tunjuk? Berlaku 5 peristiwa besar di atas dunia pada hari Nabi SAW lahir. Pertama, tiang-tiang agung, tiang-tiang seri, istana kerajaan Kisra Parsi. Istana kerajaan Parsi yang berdiri kokoh bertahun-tahun, beratus tahun. Kita kalau sebut Parsi boleh tahu, dalam kitab Islam, dalam hadis, dalam Quran pun sebut 2 kerajaan besar dunia ni. Kerap disebut, diulang-ulang oleh baginda Rasulullah SAW, iaitu kerajaan Rom dan Parsi. Dalam Quran surah 14 surah, salah satu surah nama surah Ar-Rum. Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Sadaqallahul azim. Ar-Rum nama surah. Rom dan Parsi ni kerajaan yang berdiri atas dunia ni sebelum Nabi lahir lagi, dulu lagi, sambung lepas Nabi lahir, lepas Nabi wafat. Ada lagi sambung zaman khalifah. Sampai 4 khalifah dah tak ada dah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali ridwanullahu alaihim ajma'in. Lepas tak ada mereka dah pun, ada berdiri lagi kerajaan ni. Beratus tahun bertapak di atas dunia. Rom dan Parsi. Antara yang Nabi sebut, Nabi tak sebut nama kerajaan, Nabi sebut daerah dia, negara dia, negeri dia. Satu hadis yang Nabi sabdakan, kita biasa dengar cerita dia. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? La tuftahannal Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu zalikal jaish. Wala ni'mal jaisu zalikal jaish. Apa kata Nabi SAW? Satu hari nanti akan ditakluk Konstantinopel. Apa dia tu? Istanbul. Istanbul kat mana? Turki. Masa tu tak sebut lah Istanbul dengan Turki pun tak sebut lagi lah. Negara dia tak pakai nama tu lagi. Nabi kata satu hari nanti akan ditakluk Istanbul tu, Konstantinopel. Yang mana yang akan takluk negara itu, itulah sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. Nabi SAW sebut. Yang mana selepas Nabi sabdakan perkara itu, orang punya tunggu bila nak jatuh kerajaan tu, bila nak ditakluk, bila nak ditawan daerah itu, negeri itu. 800 tahun selepas sabdaan Nabi SAW jatuh kerajaan tersebut. 800 tahun selepas tu, selepas Nabi bersabda, baru berlaku kejatuhan. Sahabat semua mati habis dah, meninggal habis tak ada. Tabi'in semua pun tak ada habis dah. Sahabat tu siapa? Mereka yang sempat dengan Nabi. Tabi'in tu mereka tak sempat dengan Nabi, sempat dengan sahabat. Syarat nak jadi sahabat kena ada 3 ciri. Ingat tak? Hidup zaman Nabi, pernah jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, iaitu Islam. Ini 3 syarat sahabat. Tak kira lelaki ke perempuan, kecil ke besar, orang tua ke budak ke. Dia ada 3 ciri ni, dia layak duduk dalam kategori ataupun status sahabat. Hidup zaman Nabi. Bukan hidup zaman Nabi saja. Kalau hidup zaman Nabi saja, Nabi ada di Madinah, dia ada di Yaman. Tapi dia tak pernah pun pergi jumpa Nabi. Syarat kedua mesti jumpa Nabi. Hidup zaman Nabi, biasa jumpa. Maksudnya berdepan, tengok Nabi depan mata. Tak pernah bercakap pun, kurang-kurang biasa dengar Nabi tazkirah, biasa duduk dengan Nabi. Nabi jadi imam, dia makmum di belakang. Dan yang ketiga,
Ciri yang ketiga, sahabat mesti beriman dengan Nabi. Maksudnya mesti Islam. Kalau ada nombor 1 dengan nombor 2 saja, Abu Jahal boleh hidup tahun tu. Hidup zaman Nabi, biasa jumpa Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, kan? Puak-puak musyrikin, puak-puak kafir. Dia mesti syarat ketiga, dia Islam, beriman. Jadi sahabat pun tak ada dengan peristiwa yang Nabi habaq akan ditakluk Konstantinopel, Istanbul. Tabi'in tak ada, semua tak ada. 800 tahun selepas itu. Kerajaan Istanbul itu, Konstantinopel jatuh pada tahun 1453 Masihi. Kita ni berapa Masihi? 2023. Ni Masihi, bukan tahun Hijrah. Tahun Masihi. Kita ni 2023 Masihi. Tahun 1453 Masihi jatuhnya kerajaan. Siapa yang takluk Istanbul tu? Sultan Muhammad Al-Fatih bersama tentera dia. Nabi kata itu sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. Kenapa Nabi nak highlightkan, nak habaq akan jatuh kerajaan tu? Sedangkan bila Islam merintah, Islam jadi khalifah. Lepas Nabi wafat, khalifah Abu Bakar naik. 2 tahun Abu Bakar wafat. Naik Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah. 10 tahun Sayyidina Umar dibunuh ketika solat subuh jadi imam. Syahid. Naik Sayyidina Osman jadi khalifah. 12 tahun Sayyidina Osman jadi khalifah. Sayyidina Osman dibunuh, mati syahid. Tengah duk baca Quran dalam rumah. Pemberontak mai pecah masuk, dibunuh. Naik pula Sayyidina Ali 5 tahun jadi khalifah. Terkorban juga dalam perang. Naik semua khalifah. Lepas tu sambunglah Muawiyah ke, sambung Yazid ke khalifah, sampai Marwan bin Hakam, semua khalifah sambung. Banyak sahaja wilayah-wilayah yang jatuh ke tangan Islam. Negara-negara, negeri-negeri, wilayah-wilayah, benua, daerah manakah yang jatuh ke tangan Islam banyak. Tapi Nabi tak sebut pun beberapa nama-nama tempat tu. Tapi yang Nabi sebut, salah satunya Istanbul, Konstantinopel. Pasal apa? Sebab kerajaan yang merintah di Istanbul itu, Konstantinopel itu, yang dah berdiri lama, beratus tahun tak pernah jatuh. Susah nak digoyah, nak digoyang. Mai pihak, bukan khalifah Islam saja yang bawa tentera, pihak negeri lain, bangsa lain, keturunan agama lain pun ada cuba nak masuk, kalah. Main nak serang masuk, kalah. Nak perjatuh, kalah. Balik gitu. Hebatnya mereka. Kerajaan yang berdiri sebagai pemerintah, yang mentadbir di Konstantinopel itu adalah kerajaan Rom. Ini yang kita sebut tentang 5 peristiwa besar yang berlaku pada hari Nabi SAW lahir. Pertama apa dia tak sat? Tiang-tiang agung, tiang seri, tiang utama, istana kerajaan Kisra Parsi. Dia sebut Kisra Parsi itu, Kisra dia ambil nama raja dia apa? Qaisar. Qaisar bin Hurmuz, keturunan raja yang merintah dalam kerajaan Parsi. Istana dia berdiri lama dah, buat dengan gah, dengan hebat. Tak pasal-pasal tak ada gempa bumi apa, tak ada orang nak pergi kacau. Siapa nak pergi kacau? Tiang besar, pemeluk besar, nak pergi tetak dengan apa, nak peroboh, tak boleh. Lah ni boleh lekat bom tahun tu, buh C4 ke apa, dia bom meletup, runtuh lah. Dulu nak pergi tetak dengan apa? Tiang-tiang tu tiba-tiba roboh, jatuh. Bangunan dan atap yang menampung di atas tiang tu jatuh dalam istana ni, di kawasan utama istana. Raja terkejut, semua orang terkejut, hairan dengan tak ada gempa bumi, tak ada apa benda pun main. Raja nak tahu jawapan, apa jadi? Pihak-pihak menteri-menteri, penasihat dan sebagainya dalam istana kelang kabut cari jawapan. Maka penasihat, salah seorang penasihat di raja ni, kalau kita ni tukang ramal, tukang tilik panggil apa? Bukan untuk rumah pawang ni ada. Lupa dah. Nujum. Ahli nujum, ingat nampak belalang Piramli kan? Ahli nujum. Dia lah, apa-apa tuanku tanya dia, kita nak buat apa? Sesuai tak kita pergi perang hari ni?
Sesuai tak kalau kita buat lagu ni? Dia tanya, dia bagi nasihat. Dia sendiri akan ramal, akan tilik. Dalam Islam tak boleh lah. Tukang tilik, tukang ramal ni tak boleh lah. Syirik. Tapi nak abang tu, kerajaan Kisra Parsi, penasihat ni, ahli nujum istana ni, kena sedia jawapan. Maka dia tilik sendiri ke apa tak tahu. Dia jawab kepada tuanku bila tuanku tanya. Dia kata, wahai tuanku, pada penilaian patik, pada andaian jangkaan, bacaan patik, apa yang berlaku ini menandakan sebuah kelahiran yang akan bawa pengaruh besar dan boleh menenggelamkan pengaruh tuanku. Dia kata. Tu benda pertama jadi. 5 peristiwa. Peristiwa pertama, tiang-tiang tu jatuh. Beratus tahun kerajaan tu dan istana tu berdiri. Tiba-tiba berlaku roboh jatuh. Yang kedua, apa berlaku pada hari kelahiran Nabi SAW? Peristiwa yang Allah tunjuk. Api sembahan Majusi. Agama-agama yang memang duk ada nama besar dia atas dunia ni, Quran pun sebut, hadis pun sebut, Yahudi, Nasrani, Majusi. Yahudi agama. Kebanyakan penganut Yahudi berbangsa keturunan Israel. Nasrani agama. Agama apa? Kristian. Kena tahu. Ada orang tak tahu. Dia tahu agama Kristian tu ada, tapi dia tak tahu Nasrani atau Quran sebut Nasara, itu merujuk kepada Kristian. Majusi agama yang menyembah api. Tuhan mereka api. Tapi mereka sendiri buatlah. Sama macam agama-agama lain pun. Semua yang ada Tuhan yang mereka sembah, semua mereka buat. Kita tak pelekeh. Islam tak bagi pelekeh sembahan agama orang lain. Cuma nak cerita. Mereka sendiri buat. Sembahan agama Majusi adalah api. Mereka yang buat sendiri api besar. Api tersebut tak pernah padam selama 1000 tahun. Tak pernah padam. Keturunan tok nenek cucu cicit mereka boleh pesan benda tu. Tok pesan kat ayah, pesan kat anak, pesan kat cucu, semua pesan. Esok ingat kita nak kena jaga. Api mana pun buat kerja apa pun, api ni kena jaga, ready. Jangan biar api ni malak. Jangan biar jadi kecil, mesti besar ni. Jangan biar terpadam. Pesanan tu dia pun boleh konsisten. Api tu menyala. Bukan sehari. Nak jaga api sehari, jangan terpadam pun nak mampu lah. Bukan seminggu, bukan sebulan, bukan 100 tahun. 1000 tahun. Tiba-tiba hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, hari Nabi SAW lahir, terpadam tiba-tiba. Bukan kecil. Bukan siapa nak buat gulai kawah, nak kacau muasyarah, kacau dua-dua itu. Api besar. Ramai-ramai duk pergi sembah. Nabi SAW lahir, terpadam api itu serta-merta. Angin ribut tak ada, hujan tak ada. Bukan terpadam sikit-sikit, hak besar tu terpadam semua. Besar. Ulama buat perumpamaan luah besar tu. Dia punya luah besar. Bukan kata kalau kata satu rumah terbakar, na'udzubillah, kalau satu rumah terbakar tu kita kata oh api besar marah kan. Besar. Bukan besar tu, besar lagi. Nak padam rumah terbakar pun jenuh. Ni api tu tiba-tiba terpadam. Yalah kuasa Allah. Tidak ada yang mustahil. Itu Allah tunjuk kepada dunia hari Nabi lahir. Yang ketiga, apa berlaku? Ini antara juga yang masyhur. Hari Nabi SAW lahir, peristiwa ketiga yang berlaku. Berhala-berhala sembahan musyrikin Mekah yang duk ada dalam Kaabah, sekitar dalam Kaabah, rebah tersembam terlangkuk menyembah bumi. Berhala-berhala ni, Tuhan-Tuhan musyrikin Mekah ni, yang mereka duk sembah duk ada dalam Kaabah, Tuhan duduk ke berdiri ke apa ke, jatuh terlangkuk dalam keadaan muka dia menghadap ke tanah. Bising huru-hara habis di belah Mekah bila tersebar berita tu. Tak tahu apa punca dia, mereka kata. Asalnya mereka nak tuduh ada orang buat khianat.
Tapi sepanjang selama berpuluh tahun ke ratus tahun ke mereka duk pegang tu, tak pernah jadi benda tu. Mana ada fahaman lain lagi. Majoriti penganut agama di Mekah itu memang musyrikin Mekah. Musyrik itu maksudnya syirik. Sekutukan Allah, mengaku Allah Tuhan tapi sembah berhala. Dia nak perantara juga. Tuhan dia bagi dia patung yang dia buat, yang dia sembah. Hari Nabi lahir, patung-patung berhala ini tumbang, rebah, tersembam, terlangkuk. Dia tuduh orang khianat mula-mula. Tapi dengan dua alasan ni, dia mengaku untuk menafikan bukan perbuatan khianat daripada orang. Alasan pertama dia apa dia? Cara patung berhala ni tumbang, rebah, dia tak ada pun hancur. Kalau orang nak buat khianat, orang boleh bagi pecah. Kan patung dia buat dengan tanah liat ke, dia buat dengan apa benda lah, kayu-kayu apa ke, boleh bagi perancang. Patung-patung berhala ini tak hancur pun. Dan tak berlaku berselerak, tarak tu tak berlaku. Tak selerak pun. Kalau orang nak perancang, nak pergi buat kacau, dia pun selerak lagu tu. Bertungi-tungi habis, jatuh semua, selerak. Ni tak selerak apa, dia cuma tumbang jatuh lagu tu. Cara jatuh tu cantik lah, kira tersusun. Tapi dalam keadaan muka patung tu terlangkuk ke tanah. Tu alasan pertama mereka. Berhala tu tak hancur dan tak selerak, dia cuma jatuh tu lagu tu je. Alasan kedua mereka kata bukan orang buat khianat. Inilah alasan paling kuat. Apa alasan dia? Kaabah bukan sebarangan orang boleh masuk. Ada tukang jaga kunci pintu dia. Ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah, tolong tahu, ini sebagai info tambahan. Siapa duk pergi haji, pergi umrah, duk pergi Mekah, Madinah, yang dah pernah sampai, alhamdulillah. Yang belum sampai, moga-moga direzekikan Allah untuk sampai. Amin, insya-Allah. Ada dua kunci utama di Haramain. Haramain itu maksudnya dua tanah haram. Asalnya satu haram, Mekah. Nabi Ibrahim minta kepada Allah diharamkan, dihormati, disucikan, dimuliakan tanah Mekah. Maka disebut tanah haram Mekah. Sampai era Nabi Muhammad SAW, Nabi doa kepada Allah, ya Allah, Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah. Ya Allah, Ibrahim memohon kepadamu untuk mengharamkan tanah Mekah. Maka dengan hak aku duduk di Madinah, aku nak minta kau letak juga pengharaman dan kemuliaan kepada Madinah. Jadilah Haramain, dua tanah haram. Dalam dua tanah haram ni ada dua kunci yang dijaga. Tak boleh masuk senang-senang, anytime nak masuk tak boleh. Ada jadual, ada rutin dia, ada waktu dia. Satu kunci nak masuk Kaabah. Nak masuk Kaabah satu jalan saja, kot pintu dia. Tak ada ruang kot atas, kot tepi, kot mana, tak ada. Satu lagi kunci nak masuk apa? Nak masuk apa? Maqam Rasulullah SAW di Madinah. Yang saya nak bagi info tambahan ni apa? Kalau yang belum tahu, yang dah tahu tak apa. Kunci untuk masuk Kaabah dan kunci nak masuk ke dalam makam Rasulullah dipegang oleh keturunan yang sama sejak dulu sampai hari ini. Keturunan yang sama. Sahabat yang jaga kunci nak masuk ke makam Rasulullah, dulu tak ada lagi lah kunci zaman Nabi, sebab Nabi tak wafat lagi. Rumah Nabi duk ada tang tu, rumah Fatimah belakang tu. Rumah Nabi dengan Aisyah depan tu, yang sekarang dah jadi kawasan kubur. Makam Rasulullah, disemadikan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar di situ. Tapi sejak ada kunci tu, sahabat mana yang pegang? Keturunan sahabat tu lah yang hampir lebih 1000 berapa ratus tahun sampailah keturunan yang sama yang pegang. Walaupun ianya disusun, diatur oleh pemerintah, tapi pemerintah tak ada kuasa. Istana tak ada kuasa, kerajaan Arab Saudi tak ada kuasa nak pergi rampas, nak pindah akta, enakmen apa-apa. Kunci ni mai serah bawah kementerian ni, bawah jabatan ni, tak boleh. Mesti keturunan hak dulu tu sampai hari ni. Itulah yang dibincang, diputuskan, dikonkretkan oleh ulama, Persatuan Ulama Arab Saudi kata, kunci kena biar keturunan depa pegang. Begitu juga dengan Kaabah. Kunci nak masuk Kaabah. Dulu Islam belum datang, Rasulullah belum lahir. Puak-puak Quraisy dah ada kunci tu, ada orang yang wakil yang pegang jaga. Akhirnya hidayah Islam, ada yang masuk Islam, keturunan mereka
ataupun juga dengan peristiwa pembukaan kota Mekah, betul ramai masuk Islam, maka keturunan yang pegang kunci itu pun masuk Islam juga, maka sampai hari ini. Walaupun sekarang kita tengok dalam TV ke, dia petunjuk Kaabah dibuka kunci dia. Kebetulan pembesar-pembesar, sultan, menteri kamai daripada mana kan nak masuk dalam Kaabah. Nampak kerajaan mereka yang atok. Tentera-tentera semua ada. Wakil-wakil istana diraja semua mereka turun. Nampak macam kerajaan yang atok. Memang mereka yang kena susun. Jadual, waktu bila nak buka, untuk siapa nak dibuka, semua tu bawah kuasaan diraja, istana, pemerintah. Tapi yang pegang kunci mesti keturunan sahabat yang nak sejak dulu tu. Jadi alasan kedua mereka kata hari Nabi lahir, bila berhala-berhala ni tumbang, terlangkup, tersembar menyembah bumi, bukan orang buat khianat. Sebab kunci tu dipegang oleh geng-geng mereka juga. Dia tu nak main buka-buka Kaabah, pagi-pagi tu terkejut tengok. So Tok Siap main buka masjid kan. Kan dia lah boleh tahu. Sagi dengar benda-benda tak elok, minta maaf lah, na'udzubillah. Contohnya, oi tabung hilang. Dia tahu dulu. Pasal dia main buka. Oi siling runtuh. Itu lah. Kan baru ni kan hujan kuat kan. Kampung mana saya pergi kuliah. Depa tutup ruang belah tu, patut pintu masuk. Masjid mana saya pergi? Belah Sungai Dua ke apa. Tiba-tiba siling jatuh. Angin kuat, hujan apa semua kan. Tok Siap nak perasan dulu sebab dia buka masjid. Ataupun Tok Bilal nak main azan. Jadi dia ni, Tok Siap ni apa lah kot. Tok Siap Kaabah ni kot. Dia buka-buka tengok benda tu terkejut sebab dia pegang kunci semua. Tak berlaku orang perancang benda tu. Hak perancang pun zaman Nabi Ibrahim, ingat? Cerita Nabi Ibrahim, ingat? Taktik dakwah Nabi Ibrahim. Tadi kan kita sebut kita tak mau hina agama lain, hina sembahan mereka, Tuhan mereka yang mereka anggap Tuhan tu. Kita tak hina, tapi contoh Nabi Ibrahim AS cerdik. Kan setiap Nabi dan Rasul Allah anugerahkan kepada mereka fatanah, bijaksana, cerdik. Ayah Nabi Ibrahim kerja dia apa? Buat patung berhala. Dia tak? Yang kerja duk perancang siapa? Anak dia, Nabi Ibrahim. Satu hari Nabi Ibrahim perancang kantoi. Selama ni duk buat tak kantoi. Hari tu kantoi. Pasal apa kantoi? Pasal patung yang Nabi Ibrahim pergi kacau tu pusat. Patung utama duk tepi jalan. Memang orang duk lalu tengok tu, orang berhenti sembah, berhenti minta doa. Bila orang tahu hak lain semua, nampak biasa sembah berhala, sembah patung. Kan bila raja marah, Raja Namrus kan, dia marah. Dia pun kata, antara yang kita boleh sanksi, boleh letak sebagai suspek yang buat kerja ni, Ibrahim. Sebab kita tak bisa tengok dia buat amalan ibadah macam kita, ritual menyembah berhala. Dan dia juga pernah dikesan lalu kawasan ni. So, contoh macam ada orang jadi CCTV lah, ada orang yang kata ni dia ni suspek dah. Maka dipanggil Nabi Ibrahim untuk dibicarakan. Panggil pergi duduk depan patung tu. Raja Namrus pun turun sekali, pembesar istana semua turun. Nak dibicarakan, nak soal siasat. Dia berkata Nabi Ibrahim, dia berkata sila kemukakan jawapan, hujah balah. Sebab pihak berkuasa menuduh kamu yang buat. Sekarang sila balik datangkan hujah kalau kamu tak buat. Nabi Ibrahim kata, takkan hampa semua tak erti tengok? Tahu tak berhala ni hancur pasal apa? Dihancur menggunakan kapak. Kapak. Macam mana hang tahu? Siapa perancang pakai kapak? Macam mana hang tahu? Nabi Ibrahim kata, dia dihancur menggunakan kapak oleh yang sebelah dia ni. Pasal apa kata aku tu? Nampak tak kat tangan patung sebelah tu, kat tangan dia ada kapak. Patung sebelah ni yang perancang ni. Akhirnya Raja Namrus sendiri yang bersuara. Dia kata apa? Hanya jangan ingat kami bodoh Ibrahim. Ni patung mana boleh nak pergi katok tu? Dia mana boleh bergerak? Oh, tahu pula patung tak boleh bergerak. Yang apa sembah dia pasal apa? Nampak cerdik. Jadi hak kisah berhala tumbang, peristiwa ketiga hari kelahiran Nabi SAW, dia kata ni bukan kerja khianat orang. Sebab cara tumbang tu elok dan
Kaabah tak boleh masuk senang-senang. Ya, sebab dia pun bincang benda ni dalam parlimen Quraisy. Ingat, Quraisy ada parlimen dia. Sebelum Nabi lahir lagi dah ada, lepas Nabi lahir pun ada. Darun Nadwah nama dia. Jangan tertukar dengan satu lagi tempat perbincangan. Saya bawa jemaah pergi umrah lah. Setahun saya pergi 2-3 kali. Tahun ni paling banyak. Tahun ni jadi sejarah lah. 4 kali. Lagi 2 kali dah pergi dah. Bulan 2 itu, balik bulan 7 hari itu. Ni bulan ni. Ni kita masuk bulan 10 dah kan. Hari ni 1 hari bulan kan. Bulan 10 ni. 10 hari bulan 10 ni saya terbang pula. Balik-balik. Lepas tu hujung bulan 11 pula. Bukan saya kerjaya saya sebagai mutawif ke pihak travel. Saya tak ada. Bukan kerjaya saya yang tu. Tapi bila rindu teringin nak pergi, ada travel aja kita pergi lah. Pergi jadi pembimbing cerita sirah kat sana. Bimbing umrah, bimbing hal ibadah. Buat macam-macam lah. Buat ceramah dan sebagainya di sana. Kita terima pelawaan travel-travel lah. Saya pula tak terikat. Nah, kalau orang lain yang kerja yang mutawif tiap-tiap bulan dia buat pergi. Tiap-tiap bulan. Kawan saya seorang tu 15 kali dengar. Saya kata 15 kali. Setahun ada 12 bulan. Macam mana hampir 15 kali? Dah sebulan 2 trip. Orang pergi umrah 2 minggu ya. 12 hari 10 malam standard. Jadi kalau 12 hari 2 kali umrah pun boleh sebulan. Jadi dia pergi trip pertama dia tak balik. Dia tunggu jemaah mai trip kedua. Tu sebulan boleh buat 2 kali. Kalau buat sebulan 2 kali sungguh boleh pergi 24 kali setahun. Tapi dia ada limit untuk duduk dan buat umrah di sana. Tu kawan-kawan saya 15 kali, 13 kali, 10 kali setahun dahsyat tu. Itu memang depa punya sumber pendapatan, depa kerjaya mutawif. Saya bukan kerjaya mutawif. Cuma bila rindu teringin nak pergi. Contoh yang ni saya setuju untuk pergi bulan 10. Padahal tarikh awal yang dapat bulan 11 punya. Depa tanya bulan 10 nak pergi tak? Ustaz boleh tak? Ada kosong tak? Saya kata nak kena ejah jadual. Ada ceramah tak mana ke nak sagi nak kena minta tak dapat hadir ke kuliah dan sebagainya. Tapi saya teringin nak pergi juga. Pasal apa? Sempat lagi dengan Rabiul Awal. Nak pergi duduk dekat dengan Nabi SAW. Jadi itu apa ni Allah SWT kita sebut tak sah. Yang saya sebut kaitan tu berkenaan dengan Allah SWT berhala yang jatuh. Jadi yang nak abang tadi berkenaan parlimen Quraisy. Ada jemaah saya dia pergi kata masa duduk pusing dekat Mekah Masjidil Haram tu, ustaz kat mana dah tak tahu rumah Darun Nadwah tu, tempat Nabi bincang dengan sahabat nak dakwah Islam mula-mula, bincang senyap-senyap tu. Tu bukan Darun Nadwah, yang tu Darul Arqam. Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Nabi duduk dalam tu bincang senyap-senyap tu. Hak yang Sayyidina Umar main melulu tu dengan pedang tu. Ingatkan nak pergi bunuh Nabi. Rupanya nak masuk Islam. Sayyidina Umar masuk Islam di mana? Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Darul Arqam. Dar maksud dia rumah. Yang kita sebut ni parlimen Quraisy yang duk ada sebelum tu lagi. Darun Nadwah. Lepas Nabi lahir, Nabi umur 20-an. Kerana Nabi ni cerdik. Nabi di kalangan pemuda yang boleh harap. Walaupun mereka tak ada kepentingan apa kat Nabi ke apa, mereka ajak Nabi join sekali dalam parlimen Quraisy. Darun Nadwah. Yang tu di situlah berlakunya perbincangan tentang berhala-berhala mereka tumbang. Itu peristiwa ketiga. Yang keempat, apa berlaku hari kelahiran Nabi SAW? Satu cahaya yang keluar daripada bumi tanah Arab itu, di bumi Hijaz, Makkah, Madinah, di Jazirah Arab, keluar cahaya. Naik ke langit. Cahaya memancar naik ke langit hingga cahaya itu terang benderang hingga menerangi kawasan Syam, di bumi Syam. Jauh dia pergi sampai ke Syam. Syam ni kat mana? Dulu kalau sebut Syam, Nabi pergi bawa berniaga barang Khadijah ke Syam, ikut pak menekan dia Abu Talib pergi ke Syam. Sahabat berhijrah ke Syam, sahabat berdakwah ke Syam. Nabi hantar sahabat jadi gubernur di Syam. Syam ni kalau dulu kalau cari atas peta lah ni tak ada lah. Cari Syam atas peta Google Map tak ada lah. Syamsuddin jumpa lah. Cari Syam tak ada atas peta. Lah ni kalau Syam yang dulu disebut Syam, lah ni dia pecah kepada 4 negara. Apa dia? Yang memang orang tahu Syria orang sebut. Betul tak? Syria lagi.
Jordan, betul lagi? Betul? Siapa dia tak? Lubnan. Satu lagi. Penting ni satu ni. Semua tahu dah, tapi nak sebut takut salah sebab negeri tu special. Kiblat pertama kita kat mana? Palestin. Palestin duduk dalam Syam. Syam, kalau dulu Nabi sebut Syam, sahabat sebut Syam, sekarang dia 4 negara. Palestin, Syria, Jordan, Lubnan. Lubnan ulama kata sebahagian negara dia, ada ulama kata seluruh dia. Jadi bayangkan Arab Saudi, bumi Hijaz, Mekah, Madinah tu, Jazirah Arab, jarak nak sampai ke Syam tu beribu-ribu kilometer. Cahaya naik menyuluh ke atas sampai cerah ke sana. Orang sana perasan tengok cahaya apa main daripada jauh. Itu perkara keempat berlaku pada hari kelahiran Nabi SAW. Dan yang kelima, Allah atok fenomena yang berlaku, peristiwa yang berlaku. Ada satu tasik takungan sawah, tasik takungan air untuk sawah yang terletak di selatan Iraq. Tasik ini tak pernah kering, airnya yang banyak, melimpah. Mata air, puncak air dia besar, banyak tempat, sehingga penduduk di sekitar situ yakin air ni tak akan kering. Tempat lain kalau hampa tak ada air, mencarikan kami, stok kami banyak. Pada hari kelahiran Nabi SAW, kering serta-merta tasik ini. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, apa yang saya nak cerita berkaitan poin yang kita sebut. Allah tunjuk kepada dunia, ini bukan calang-calang kelahiran. Kan kita nak muhasabah tadi, kita kata apa siapa, ada orang gamak bid'ahkan sambutan Maulidur Rasul. Ada orang gamak pergi kata haram, pergi kata sesat, pergi kata mengarut, pergi kata mungkar. Sambut Nabi lahir itu mungkar. Bukan sekadar Nabi saja yang jawab soalan sahabat, pasal apa puasa hari Isnin, pasal aku lahir hari itu. Nabi dah tunjuk hari itu diraikan, dihargai, disambut. Bahkan Allah tunjuk kepada dunia kelahiran ini sangat besar, sangat agung, sangat hebat. Banyak peristiwa besar yang berlaku. Kata ulama Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Makki Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, ramai ulama dunia mengatakan dia wali Allah, karamah dia banyak. Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Makki merujuk kepada Mekah. Al-Makki itu Mekah. Al-Maliki mazhab Malik, Imam Malik Maliki. Al-Hasani keturunan Nabi daripada Sayyidina Hasan rahimahullah. Dia kata apa? Aradallahu an yakuna fadlu hadzal nabi. Allah berkehendak akan kelebihan pada Nabi ini, Nabi Muhammad SAW, fadlan, satu kelebihan, istiqlaliyan, munfaridan, laisa tabi'an li ahad. Allah nak kelebihan yang ada kat Nabi Muhammad SAW ini satu kelebihan yang istiqlaliyan, yang tak bergantung, yang tak terikat, yang tak ikut, yang tak menempel dengan mana-mana kelebihan yang dah ada. Munfaridan, kelebihan Nabi itu mesti kelebihan sendiri, bukan kelebihan tumpang benda lain. Laisa tabi'an li ahad, kelebihan yang tak ikut segala apapun, satu apapun yang pernah ada sebelum ni. Maksudnya apa? Contohlah, Allah boleh saja nak atok Nabi lahir pada hari yang dikagumi oleh bangsa atau agama mana yang pada hari itu special bagi mereka. Contoh, orang Yahudi hari apa paling special? Yahudi. Satu. Kan cerita yang Allah sebut dalam Quran. Allah kata jangan keluar tangkap ikan, mereka keluar tangkap ikan hari Sabtu. Akhirnya Allah murka, Allah azab, tukar mereka jadi, tukar muka mereka jadi apa? Kera. Kunu qiradatan khasiin, Allah kata. Allah boleh saja nak kagumkan bangsa dan agama atau masyarakat pada ketika itu, boleh atok Nabi lahir
Contohnya pada hari yang special bagi orang Nasrani, Kristian. Hari apa? Orang Kristian pula hari apa? Ahad. Kan dia pada sembahyang di gereja hari Ahad. Bila Nabi lahir hari itu, contohnya Nabi lahir hari itu, hari yang dah menjadi kemuliaan dan kelebihan bagi bangsa keturunan agama mereka ni, Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Mereka akan main rasa apa? Ui, ni Nabi yang hebat, ni Nabi yang betul ni. Lahir hari yang paling utama bagi kita. Allah juga boleh kagumkan umat dan bangsa dan masyarakat pada hari itu, pada ketika itu, dengan lahirkan Nabi pada hari yang disebut hari yang istimewa bagi bangsa agama lain. Contohnya kisah-kisah yang banyak berlaku pada satu hari dalam bulan Muharram. Hari apa? Hari ke-10 bulan Muharram. Hari apa? Ashura. Ashura ni bukan main kat kita selepas Nabi Muhammad saja baru hari itu ada sejarah dia, ada cerita dia, bukan. Kenapa Nabi puasa pada hari 10 Muharram, hari Ashura? Tahu tak 10 Muharram hari Ashura yang kita puasa sunat tu? Dulu Nabi puasa dengan sahabat puasa lebih awal daripada puasa Ramadan. Ramadan kita mula puasa bila? Wahyu turun, pensyariatan kefarduan Ramadan, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahyu turun suruh puasa tu bila? Tahun kedua Hijrah. Nabi umur 54 tahun nak masuk 55 tahun. Tahun kedua Nabi dan sahabat duduk di Madinah. 53 tahun Nabi duduk di Mekah, tak ada puasa. Start Nabi jadi Rasul umur 40 tahun sampai 53 tahun. 13 tahun Nabi duduk di Mekah, puasa belum ada. Pergi duduk di Madinah pula. 10 tahun Nabi duduk di Madinah, lepas tu Nabi wafat. Tahun pertama duduk di Madinah, tak ada lagi puasa, tak ada lagi sembahyang tarawih. Tahun kedua baru ada pensyariatan puasa. Yang lebih awal puasa sebelum puasa Ramadan adalah puasa 10 Muharram. Bahkan ada sebagian ulama kata Nabi menyebutkan kepada para sahabatnya mesti puasa seolah satu kewajipan. Lepas turun saja wahyu pensyariatan puasa Ramadan, maka Ramadanlah puasa wajib kita yang sebulan, dan kewajipan pada puasa 10 Muharram diangkat jadi sunat. Pasal apa nak puasa 10 Muharram? Ada kisah dia, banyak kisah yang berlaku tentang Nabi-Nabi terdahulu. Apa yang berlaku? Contohnya bahtera Nabi Nuh AS ketika banjir besar berlaku. Surut saja banjir, kapal Nabi Nuh berlabuh di atas bukit Judi. Wa ghidal ma wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Dalam Quran Allah sebut. Berlaku pada hari 10 Muharram, hari Ashura. Banyak peristiwa berlaku. Peristiwa Nabi Musa AS belah lautan dengan tongkat dia, mukjizat yang Allah bagi. Terbelah lautan, nampak dasar dia. Di seberangnya dengan pengikutnya sampai ke seberang sana. Nabi Musa bawa pengikut dia. Dikejar oleh Fir'aun dengan tentera dia. Nabi Musa sampai dah seberang, dihentak balik tongkat, bertangkuk balik laut. Lemah Fir'aun dengan tentera dia di situ. Berlaku pada hari 10 Muharram, hari Ashura. Nabi-Nabi terdahulu banyaknya keturunan Bani Israel. Kena ingat. Sebab tu Nabi Ibrahim digelar Abul Anbiya, bapa segala Nabi. Nabi Adam digelar Abul Bashar, bapa sekalian manusia. Nabi Adam digelar, Nabi Ibrahim digelar Abul Anbiya, bapa segala Nabi. Memanglah ada gelaran untuk Nabi Ibrahim. Contohnya Khalilullah, teman Allah, Khalilullah. Tu Nabi selepas Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia. Kalau disusun yang ulama kata kelebihan yang ada kat Nabi, selepas itu adalah Nabi Ibrahim. Mula Kaabah dengan dia, mula ibadah-ibadah kita orang Islam dengan dia, kita punya haji mula dengan dia, kita punya ibadah korban mula dengan dia. Banyak syariat kita main daripada Nabi Ibrahim. Sa'i, Safa, Marwah mula dengan zaman dia. Sebab tu dalam peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Isra' daripada Mekah ke Palestin, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Mi'raj naik atas langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, sampai langit ketujuh. Lepas tu Arash, Sidratul Muntaha semua. Nabi naik sampai atas sekali.
Langit pertama Nabi jumpa Nabi siapa? Langit kedua Nabi jumpa Nabi apa? Nabi yang duduk paling tinggi Nabi Ibrahim alaihissalam. Duduk di langit ketujuh dekat dengan Arash. Nabi Muhammad jumpa dalam peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj. Nabi Ibrahim sedang bersandar di tiang masjid. Ingat tak Nabi Muhammad cerita dalam peristiwa Isra Mi'raj? Kisah itu disebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj fi Qissatil Isra wal Mi'raj, karangan Syekh Al-Fatani rahimahullah. Itu dalam peristiwa Mi'raj, Nabi Ibrahim duduk di atas. Special Nabi Ibrahim sebab banyak benda main kaitan dengan dia. Millah Ibrahim, agama apa? Hanif. Orang tanya, kalau lah ni kita Islam, syariat untuk agama umat Nabi Muhammad SAW, dulu agama apa? Disebut agama yang hanif, lurus, yang diajak, dibawa oleh Allah. Zaman Nabi Daud, kitab Zabur, ikut ajaran dia, tetap bawa kepada ketuhanan Allah. Apa yang tauhid Islam, itu juga tauhid dulu. Zaman Nabi Musa alaihissalam, dapat lembaran kitab Taurat, bawa ajaran yang sama. Zaman Nabi Isa alaihissalam, bawa kitab Injil. 4 kitab muktabar, 4 kitab yang besar: Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nabi-nabi lain tak ada kitab lah. Ada lembaran-lembaran risalah-risalah dia, tapi tak sebesar, tak semasyhur 4 kitab ini. Kerana 4 kitab ini sahaja disebut dalam Quran. Al-Quran datang melengkapkan 3 kitab ajaran Nabi-Nabi terdahulu. Itu Nabi Ibrahim special. Pasal apa dia gelar bapa segala Nabi? Nabi Ibrahim, 2 anaknya menjadi Nabi, iaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Yang berlaku korban disembelih, tukar jadi kibas tu Nabi Ismail. Jangan terkejut, ada riwayat sirah sebut Nabi Ishak yang ditukar jadi kibas. Tapi sangat kecil riwayat tu, sangat lemah. Ulama yang sikit saja yang sebut. Majoriti jumhur sebut Nabi Ismail. Nabi Ismail juga tetap mati, meninggal, habis nyawa. Pasal ada orang tanya, Ustaz, Nabi Ismail jadi macam Nabi Isa ke? Saya tanya, maksudnya apa? Nabi Isa kan Allah angkat, masih hidup tapi Allah angkat, Allah tahan. Hari nak dekat kiamat, akhir zaman, berlaku perang Islam dengan kafir, Dajjal semua tu ada, Nabi Isa akan turun bantu umat Islam. Nabi Isa akan lawan dengan Dajjal. Kan? Itu disebut dalam hadis. Nabi Ismail ni yang Allah tukar jadi kibas sebab Nabi ayah dia nak sembelih dia. Maka nak bagi ada mai gamak tu, takkan nak sembelih dalam rupa manusia. Maka ditukar menjadi kibas, jadi binatang. Kibas ni macam biri-biri lah. Adakah Nabi Ismail masih hidup? Diangkat dan masih hidup? Dah. Allah tamatkan riwayat dia juga. Ulama kata Nabi Ismail mati juga. Cuma ditukar untuk Nabi Ibrahim sembelih. Ada tempat dia di Mina kan. Kalau di Mekah tu di belah Mina, kalau seperti nampak di puncak bukit. Bukan puncak, di tepi lereng bukit ada satu tugu batu simen. Orang tanya batu apa? Itu tempat tanda dia, tempat sembelihan Nabi Ismail oleh ayahnya Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Ibrahim anaknya 2 orang jadi Nabi, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Semua Nabi-Nabi yang mai selepas tu semua keturunan belah Nabi Ishak. Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa sampai ke Isa alaihissalam. Nabi-Nabi semua tu, semua mai ikut Nabi Ishak. Keturunan apa ni? Start daripada Nabi Yaqub tu keturunan apa? Bani Israel. Israel tu keturunan bangsa dia. Bani tu keturunan. Kita ni Bani Melayu lah. Bani tu keturunan Bani Israel. Dalam ni Melayu lah kawan. Takut salah sebut lah. Saya teringat saya masuk satu seminar sejarah. Saya dibagi kad lah untuk attend. Sebab benda tu jemputan benda majlis besar, orang tokoh-tokoh yang masuk. Lepas tu mereka kata ada tiket apa semua ni, ustaz nak masuk dengar. Banyaklah pembentangan profesor-profesor semua. Dalam dewan tu seorang profesor ni bentang,
Lepas dia bentang tentang asal usul Melayu semua, dia cerita lah sejarah masuk saudagar, pedagang-pedagang luar kat Melayu, jadi macam-macam dah, apa, banyak keturunan yang ada. Lepas dia bentang. Nak penyudah dia tu, dia tanya soalan. Dia kata dia nak tanya, dalam ni siapa berani pasti, dia berani jamin, dia yakin dengan pasti dia Melayu tulen, sila angkat tangan. Tak ada seorang pun angkat. Lepas dengar pembentangan dia, pasal apa? Pakai kacuk habis. Pakai kacuk habis. Yalah, Melayu tu sendiri pun kacuk, dia kata begitu. Dalam kacuk ni apa, setiap keturunan dia ada asal dia, keluar keturunan tu lagu mana. Macam Bani Israel ni, dia bukan terus mai daripada awal dulu. Dia mai daripada keturunan, mai ikut Nabi Isa, anak Nabi Ibrahim. Lahir Nabi-Nabi yang lain semua sampai Nabi Isa semua mai ikut keturunan tu. Tiba-tiba Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, mai ikut keturunan Nabi Ismail. Bukankah daripada jalur yang sama? Ismail pun anak Ibrahim, Ishak pun anak Ibrahim. Tapi Nabi Muhammad keluar sebagai bangsa apa? Arab. Keturunan Nabi Isa sampai ke atas, sampai Nabi Ishak, keturunan apa? Bangsa apa? Israel. Jadi setiap bangsa tu dia ada pemula dia yang mungkin berlaku kacuk, berlaku pernikahan apa, keluar bangsa. Kita ni mai ikut mana? Kita mai ikut keturunan anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh 3 orang, Sam, Ham, Yafis. Bermula keturunan manusia, era manusia bermula balik selepas kapal Nabi Nuh berlabuh atas bukit Judi lepas banjir besar. Kalau sebelum tu manusia dah pupus. Faham tak? Nak suruh masuk pupus. Kita tetaplah manusia itu mai daripada keturunan tok nenek kita tu, Nabi Adam dengan Sayyidatina Hawa, Nabi Adam AS. Tetaplah punca manusia itu daripada Adam dan Hawa. Induk dia tu di situ. Tapi sejak daripada situ, manusia atas muka bumi ni dah ada ramai. Zaman Nabi Nuh banjir. Manusia yang naik atas kapal Nabi Nuh saja yang hidup atas dunia masa tu. Yang lain semua mati tenggelam dalam banjir. Banjir zaman Nabi Nuh tu bukan banjir di negeri itu saja, bukan banjir di daerah tu saja, bukan banjir di negara tu saja, bukan banjir di benua tu saja. Banjir zaman Nabi Nuh, kemurkaan Allah itu menenggelamkan seluruh pelosok dunia. Tak ada daratan masa tu. Besarnya banjir tu. Lepas banjir surut, kapal Nabi Nuh pun berlabuh. Bila air punya tinggi tenggelam seluruh dunia, daratan tak ada. Bila air surut akan nampak apa dulu? Bukit lah, hak tinggi. Tu yang kapal tu tersadai di puncak bukit, Bukit Judi. Sesetengah ulama sirah mengatakan tempatnya di selatan negara Turki, bukit tu. Sebab ada satu satelit baca di atas permukaan bukit dekat belah Turki, sempadan Syria ke sempadan Jordan ke tak ingat. Syria, sempadan tu tak ingat. Bukit tu, satelit nampak puncak bukit tu ada macam rangka bentuk elok ya di atas bukit dah. Macam rangka bentuk kapal, macam kayu-kayu, tapi dah diselaputi dengan orang panggil apa? Pokok-pokok, kehijauan macam kita lah, benda yang melekat lumut habis dah, tak ada rupa dah. Kami biasa masuk NGO, kami biasa masuk pergi gotong royong, pergi cuci rumah orang kan, orang kampung apa semua. Benda tu kami heran, benda apa, bentuk bulat elok tapi penuh dengan lumut, dengan hijau tu. Rupanya cebok, gayung. Gayung cebok. Bentuk elok benda apa, lepas cuci korek apa. Jadi tak nampak rupa. Tapi dia bentuk dia nampak, cuma tak tahu benda apa. Jadi itulah dia berbentuk macam kapal di puncak bukit tu, satelit baca. Sampai lah orang tak tahu tu benda apa. Sebab kapal tu tersadai atas tu, semua turun. Bermula balik era manusia selepas tu. Keturunan Melayu belah Asia kita ni, kata ulama, kita mai daripada keturunan Yafis. Anak Nabi Nuh 3, Sam, Ham, Yafis. Sam pi belah benua mana, Ham pi belah benua mana, Yafis pi belah Asia. Jadi tu dalam seminar tu, profesor tu tanya, siapa lepas dengar pembentangan dia sejam setengah tu, siapa berani kata dia Melayu, memang Melayu betul, tak ada campur apa, tak ada seorang pun angkat tangan. Supaya saya ni lagi lah tak berani nak angkat tangan. Pasal apa? Ayah saya belah Thailand.
Petani belah Siam. Mak saya Pakistan. Pakistan, Siam, Kasam. Loh. Mak saya Pakistan. Bukan mak saya orang Pakistan. Ayah mak saya, tok saya. Tok Wan kan, tok lelaki Tok Wan kita panggil. Tok Wan saya tu memang orang Pakistan asli. Dia lari naik kapal, berlabuh di Penang. Lari naik kapal. Tak ada orang jahat ke ada. Lari memang dia sejarah keluarga kami sebut lagu tu lah, dia lari. Asal kata dengan hutang. Kan dia letak riba ke apa semua, dia kena ke apa, ugut nak bunuh. Dia dah bayar semua hutang, dia lari naik kapal. Naik kapal. Bukan senang-senang. Memang dulu orang tak perasan, pasport apa semua tak ada, masuk pergi mana-mana ikut dan je. Tapi tok saya ni ada karomah dia banyak jugalah. Saya dengar cerita. Dia meninggal umur 63. Dia main duduk di situ jadi tok guru, duduk mengajar orang baca Quran. Sampai orang sebut, bila saya pergi ceramah belah di Murtabak, kampung saya Sungai Bakap belah mak. Sungai Bakap, Sungai Bau di Murtabak. Saya pergi ceramah, kuliah, masjid, surau ke apa, saya sebut saya ni balik kampung ni. Kampung saya Sungai Bakap semua. Pakat tanya, anak siapa? Kan? Saya kata, kalau sebut anak mungkin tak apa kenal. Sebab saya pergi mana pun, saya sebut cucu orang kenal. Cucu siapa? Saudagar Lazim. La ilaha illallah, cucu Lazim. Dia sebut. Dia menega. Alhamdulillah ada harta, ada aset dia, estate, ladang-ladang. Belah sana kan, di estate ladang-ladang. Dia bagi buat yang tu, buat yang ni banyak. Kami lalu balik kampung ni, mak ke pak menakam akan cerita, ni tu ampau punya kawasan, ni tu ampau punya kawasan. Padahal mai dari luar. Dia bukan sekadar masuk dengan kapal, dia keluar juga. Duk naik kapal. Ada jemaah Malaysia pergi haji dulu, naik kapal. Dia ikut naik sekali. Tak tahu dia menyelinap, tapi orang tak perasan. Dia pergi Mekah, Madinah banyak kali. Cerita daripada keluarga. Sebab dia bawa balik macam-macam. Daripada Mekah, Madinah. Dulu cara dia bawa balik air Zam-Zam lagu mana? Bubuh nak kumpul air Zam-Zam payah kan. Antara cara nak bawa masuk, mereka punya susah nak simpan botol apa semua tak ada. Tak tahu, ibu-ibu depan saya lebih banyak pengalaman ke apa kan, cerita-cerita dan sebagainya. Cara dulu dia bawa balik air Zam-Zam punya lah dhaif, punya susah. Tapi kerana nak air Zam-Zam, mereka ambil kain putih, kain ihram mereka selepas selesai umrah. Mereka basuh-basuh, mereka ambil kain tu, mereka rendam dalam air Zam-Zam. Lepas tu dia jemur. Ada yang jemur, ada yang tak jemur. Dia bawa balik kain tu ke tanah air dia, India ke, Pakistan ke, Malaysia ke. Lepas tu cari air yang elok, rendam kain tu dalam air tu. Lagu tu je cara dulu nak ambil berkat air Zam-Zam. Lalu ni dah boleh bawa balik botol-botol yang tu. Tu cara susah dulu. Ada yang sebelum balik nak naik kapal, pergi mandi dulu. Tapi nak pergi ke tempat pelabuhan jauh. Mekah tu darat tengah-tengah betul Nak pergi ke belah Jeddah kan lok belah Jeddah. Jarak jauh. Kalau naik kereta sejam lah. Kalau dulu berjalan apa semua. Nak tumpang tu tumpang ni, nak rabat naik tu lambat, berjam, makan hari silap-silap. Dia mandi dulu kat pakaian mereka. Mandi tu. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, tempat telaga Zam-Zam tu tak ada dah. Telaga tu dekat tepi tempat sa'i, dekat dalam Masjidil Haram. Sekarang dia buat piping dia sampai tempat kolah dia apa semua kat luar tu. Bukan orang pergi tadah botol air, ambil air Zam-Zam, pergi mandi tam tu. Kebanyakan hak tu pergi simbah mandi apa semua tu kan, nampak macam gelandangan. Kebanyakan mereka India, Bangladesh, Pakistan. Kadang jangan marah tu saya pesan kat jemaah, jangan duk rasa jijik dengan mereka. Jangan rasa duk pandang orang-orang yang mai tak duduk hotel, mereka tidur dengan beg bawah jambatan. Mereka ni kumpul duit. Contohnya orang Pakistan, saya sembang sendiri dengan orang Pakistan. Dia berkata apa? Aib bagi kami. Satu benda yang aib bagi kami, bila dah umur 40 tapi belum mengerjakan haji. Dengar ayat tu pedih. Contohnya dia sebut apa? Kenapa manusia, kenapa kita bersungguh-sungguh nak bagi dapat sesuatu keuangan untuk hal dunia kita. Kita cuba cari jalan bagi jadi juga untuk dapat beli rumah.
Bagi jadi juga untuk dapat apa, kereta ke, nak dapat tu dapat ni, kita cuba. Yalah, itu keperluan tempat nak berteduh, nak ready untuk keluarga, tanggungjawab seorang ayah, seorang suami. Ada boleh sewa dulu, tapi tak pulun nak beli bagi dapat ke apa. Tapi kenapa untuk rukun Islam yang kelima itu kita tak pernah bersungguh sampai macam tu, dia kata. Tu depa tu dahsyat. Tak ada apa, miskin, dhaif. Tapi kok mana pun depa duduk di tanah air depa, di Pakistan ke mana, walaupun nampak lekeh duduk sebelah kita, bau busuk depa, bau badan depa apa semua. Matlamat depa satu, dalam hidup sebelum berjamaah ke, sebelum mati, mesti sempat sampai ke Haramain, dua tanah haram. Sempat pergi tengok Kaabah depan mata, Masjidil Haram. Sempat pergi ziarah makam Rasulullah SAW. Misi mereka atas dunia, mereka nak pergi capai. Dan lengkap rukun haji. Rukun Islam, iaitu haji. Yang kelima tu. Kan? Tu cerita cetuk saya tu. Banyaklah kisah. Saya balik belah Sungai Bakar, Sungai Bong, lupa cerita. Ada yang bagi kat saya kitab dia. Dulu dia jual kitab, dia jual tasbih, dia jual kopiah, dia saudagar. Orang tahu, orang kenal saudagar lazim, duduk kayu biskat. Orang sebut, orang cerita kat saya pasal dia ni. Dia orang Pakistan. Bila dia duduk di rumah moyang saya ambil dia jadi anak angkat. Moyang saya ada anak perempuan, iaitu nenek saya. Dah nak duduk serumah, alang-alang dah moyang saya hak perempuan ni dah makin besar, asalnya budak, makin besar. Dah duduk serumah alang-alang bagi menikah. Lahirlah adik-beradik ni, mak saya apa semua tu lah, keturunan belah mak lah tu. Tu nak cerita atas tu, saya pun nak kata Melayu, tak tahu Melayu celah mana. Belah mak Pakistan, belah ayah belah Siam. Keluar tu yang muka lagu ni. Tak apalah, kan apa pun, cuma nak cerita keturunan tu tak sah. Kan? Jauh pula kita pergi ni masuk ke belah keturunan apa benda. Okey, tak sah nak abang apa tak sah. Apa saya apa? Apa saya keturunan Nabi-Nabi tak satu. Kisah puasa 10 Muharram. Nah, Allah boleh atok Nabi lahir pada hari 10 Muharram untuk kagumkan umat dan bangsa, dan akhirnya dia tengok, oh ni Nabi yang hebat. Sebab Bani Israel, pok Ahlul Kitab, Yahudi Nasara pun raikan puasa 10 Muharram. Ingat tak? Kan sahabat mengadu kat Nabi, ya Rasulullah, mereka pun puasa jugalah. Pok Yahudi Nasara di Madinah. Madinah kan walaupun Islam dah merintah, Nabi jadi khalifah, tapi ada juga agama lain. Tidak. Islam tak boleh paksa agama lain masuk Islam. La ikraha fid din. Jadi dia pun mengadu kat Nabi. Sahabat mengadu. Nabi kata, ya ke? Pergi jumpa, tengok betul ke sungguh dia berpuasa, dan tanya apa siapa dia berpuasa. Tengok sungguh dia berpuasa dan tanya apa siapa hamba puasa 10 Muharram. Hamba puasa juga sama macam kami. Dia berkata apa? Itu juga hari yang bersejarah buat kami, keturunan kami, agama kami. Sebab Nabi-Nabi Bani Israel dulu, mereka juga ikut. Mereka Ahlul Kitab. Tapi Allah tak atok Nabi lahir pada 10 Muharram. Ini maksud kata Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Makki Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Allah tak perlu atok lahirnya Nabi, apa-apa berlaku pada Nabi itu tumpang kelebihan lain. Tak perlu. Hari Jumaat dah famous dulu. Sampai ke sekarang tetaplah ketua segala hari itu adalah Jumaat, Sayyidul Ayyam dalam seminggu. Hari Sabtu dah masyhur bagi orang Yahudi. Hari Ahad dah masyhur bagi orang Nasrani. 10 Muharram dah masyhur bagi Ahlul Kitab, bagi pengikut Yahudi Nasara yang dah berpaling dan sebagainya. Tapi Allah atok Nabi lahir pada hari Isnin, yang disebut Yaumun Majhulun Indal Arab, hari yang tak dikenali di sisi orang Arab. Allah atok Nabi lahir pada tanggal 12 hari bulan, tarikh yang tak ada apa-apa sejarahnya. Allah atok Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal, bulan yang tak dikenali, tak masyhur seperti bulan lain. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, 4 bulan haram yang Quran sebut, yang hadis sebut. Dulu depa bulan ni depa hormat. Tapi Nabi lahir dalam Rabiul Awal. Tapi sejak lahir saja Nabi SAW, Allah atok kemuliaan berlaku satu demi satu demi satu demi satu. Hari Isnin diangkat hari yang hebat, tanggal 12, dan pada bulan Rabiul Awal. Ingat, Isnin dan 12 hari bulan dan bulan Rabiul Awal, 3 perkara berlaku. Hari Isnin saja 5 perkara berlaku kat Nabi. Tapi 3-3 ni, Isnin, 12 hari bulan, Rabiul Awal, ada 3 perkara berlaku. Pertama, Nabi lahir hari Isnin,
tanggal 12 Rabiul Awal. Kedua, Nabi wafat, Nabi meninggal hari Isnin, tanggal 12 Rabiul Awal. Yang ketiga, peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar daripada Mekah, keluar perjalanan ambil masa makan hari kan. Nabi sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah Nabi hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal. Allah nak tunjuk kemuliaan tu. Dulu hari ni orang tak kenal, tarikh tu orang tak kenal, bulan tu orang tak kenal. Selepas bertitik tolak daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berlaku macam-macam. Tadi saya kata hari Isnin 5 perkara berlaku. 3 dah sebut dah. Nabi lahir hari Isnin, Nabi wafat hari Isnin, peristiwa hijrah Nabi, Nabi sampai di Madinah hari Isnin. Lagi 2 apa dia? Kalau perasan awal tadi saya dah sebut, ada satu hadis. Sahabat tanya Nabi, pasal apa puasa hari Isnin? Nabi jawab 2 jawapan. Pertama Nabi kata, pasal hari Isnin aku dilahirkan. Jawapan kedua apa dia? Kalau perasan, ingat ke tak? Sejam lebih lepas mula-mula tadi. Kita nak tutup dah ni, hujung dah. Elok pun 10.30 mati. Selalu kuliah duha, selalu sejam je apa? Oh, lajak dah saya ni. Baik, sebab kadang-kadang setengah tempat kuliah duha 2 slot. Mula pukul 9 sampai pukul 10. Lepas tu pukul 10, pukul 11, pukul 11. Kini nak berhenti dah. Pasal nak apa awal tadi? Ada yang ingat? Apa dia? Ha? Hari Isnin tu berlaku 2. Sahabat tanya, pasal apa puasa hari Isnin ya Rasulullah? Kan saya sebut hadis tu tadi kan? Awal tadi. Nabi pun jawab, "Dzalikal yaumu wulidtu fihi." Kerana hari Isnin aku dilahirkan, dan kerana hari Isnin wafat. Dah sebut dah selesai. Wahyu turun kepada aku. Fihi unzila alayya. Al-Quran turun selama 22 tahun 3 bulan. Ada ulama kata 22 tahun 6 bulan untuk komplit semua 30 juzuk, 114 surah, 6,236 ayat, semua ayat Quran tu. Al-Fatihah 7 ayat sampai surah An-Nas 6 ayat. Semua 114 surah, 6,236 ayat. Al-Quran turun peringkat demi peringkat, ayat demi ayat, juzuk demi juzuk, surah demi surah, selama 22 tahun 3 bulan, 22 tahun 6 bulan. Yalah, nak cukup 23 tahun lah. Dakwah Nabi sebagai Rasul start daripada umur 40 sampai umur 63 kan Nabi wafat kan, 23 tahun. Kali pertama Al-Quran turun yang masa Nabi duduk di Gua Hira tu, Iqra' tu, 5 ayat awal tu, ketika Nabi umur 40 tahun tu, wahyu turun pada malam 17 Ramadan, hari Isnin. Allah spesialkan hari Isnin. Quran turun kali pertama atas dunia ni hari Isnin. Dulu Isnin kenal tak? Tak kenal. Bermakna hebat tak kelahiran Nabi? Hebat. Nabi tu hebat dah, tapi nak habaq hari lahir tu, nak suruh tahu. Pasal apa dia kata bid'ah? Ada 5 semua tentang Isnin, 4 dah kan? Nabi lahir, Nabi wafat, peristiwa hijrah Nabi, Nabi sampai di Madinah hari Isnin, wahyu turun hari Isnin. Satu lagi apa dia? 5 perkara berkaitan hari Isnin yang berkaitan Nabi SAW. Agak-agak apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Peristiwa pembukaan kota Mekah yang berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Nabi keluar dengan sahabat daripada Madinah, 10,000 orang tentera Islam. Berjalan beberapa hari, sampailah sempadan masuk Mekah. Hari Nabi bawa sahabat dan tentera Islam masuk ke Mekah. Akhirnya penduduk Mekah, musyrikin Mekah yang kafir semua surrender. Asalnya nak berlaku perang tapi tak jadi, mereka kalah. Surrender, mengalah, mereka tahu mereka lemah, tak boleh lawan. Pembukaan kota Mekah itu berlaku pada hari Isnin, tahun ke-8 Hijrah. Yang akhirnya Abu Sufyan pun masuk Islam sekali. Allah tunjuk kemuliaan dengan hari Isnin, hari Nabi lahir. Kemuliaan 12 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal dan tarikh 12 hari bulan. Nabi tak perlu tumpang mana-mana kelebihan kemuliaan yang ada sebelum ni.
Nabi yang bawa mai kemuliaan dan kelebihan yang baru. Itu maksudnya kata-kata ulama tadi. Dan akhir, sebelum kita tutup, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, apa hadiah terbaik kita untuk Nabi SAW? Selawat. Kalau Allah kata kat kita, nikmat aku bagi kepada kamu, kamu tak mampu ganti. Allah bagi kita nikmat macam-macam. Makan, minum, sihat, kebahagiaan. Boleh tengok alam, mata, nikmat mata, telinga, lidah, semua. Kamu tak mampu ganti, tak mampu bayar balik nikmat aku bagi. Tapi cukuplah dengan mai jumpa aku sehari 5 kali, iaitu solat. Penjagaan hubungan kita dengan Allah, solat. Yang utama dengan solat. Adapun Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW boleh saja nak tuntut hak dia sebagai Nabi kepada kita ni, umat dia. Nabi boleh klaim macam-macam. Nabi boleh minta kita buat macam-macam untuk dia, sebab dia dah buat macam-macam untuk kita. Tapi Nabi faham akan kekurangan kita. Nabi faham akan kelemahan kita. Nabi faham akan iman kita yang naik turun. Nabi faham akan kalah kita pada nafsu kita. Nabi kata apa? Memadai dengan cara kamu ingat aku, dengan kamu hadiahkan selawat kepada aku sallallahu alaihi wasallam. Itu hadiah terbaik daripada umat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam As-Sakhawi dalam kitab dalam kitab Al-Qaulul Badi', Imam As-Sakhawi kata, perbanyakkanlah selawat kepada Nabi SAW, tanda ingatan, hadiah cinta dan rindu kita kepada Nabi SAW. Dan nisbah kepada banyak selawat itu ialah, yang dikatakan banyak selawat kepada Nabi itu ialah, sehari jangan kurang pada 300 kali selawat. Ingat yang tu, tulis tu. Tanya mana-mana ulama, semua akan sebut banyakkan selawat kat Nabi. 1000 kali ke, 3000 kali ke, ada ulama kata 5000 kali ke sehari. Yang dikatakan banyak tu, lantai dia berapa? Kan kita sebut harga shilling, harga lantai kan. Shilling tu berapa? Maksimum. Lantai ni maksudnya minimum. Yang dikatakan banyak itu mestilah tidak kurang daripada, maksudnya jangan sikit daripada 300 kali sehari. 300 itu paling sikit. Anda seorang umat yang ingat kepada Nabi dia tak akan kurang pada 300 kali sehari. 300 ni, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sagi berjalan balik rumah dah dapat dah 100 setengah. Sikit sangat dah, 300 itu sikit sangat dah. Satu selawat 1 saat setengah je. Allahumma salli ala Muhammad, lebih kurang 2 kali selawat 3 saat. Seminit ada 60 saat. Sejam ada 60 minit. Kali pi kali mat, sikit sangat dah. Nah, kalau 300, kalau boleh lebih, tapi yang tu nak abang paling kurang. Sebabnya hadiah terbaik kita kepada Nabi. Dan pesanan ulama juga. Akhir ni saya nak sebut. Ulama kata, selawat waktu bila pun dalam seharian kita, ada waktu penting ni jangan lupa selawat. Ada satu waktu penting ni jangan tinggal. Bukan waktu afdal. Kalau afdal, waktu paling terbaik, selawat ni lagu mana pun kita selawat dapat pahala serupa tu lah. Melainkan disebut pada waktu yang afdal, yang ada fadilat. Contoh bulan Ramadan, Nabi sendiri sebut, siapa buat amalan sunat dicatat pahalanya seperti pahala amalan fardu. Tidak, Nabi kata, siapa buat amalan fardu diberikan gandaan pahala 70 kali daripada pahala asal. Ganda dia. Jadi kita selawat dalam Ramadan, tinggilah pahala. Tapi selawat ni habaq sama je semua. Cuma ulama kata ada waktu ni, satu waktu ni penting kita selawat kat Nabi. Jangan lupa, jangan tinggal. Waktu apa? Waktu bila? Sebelum pejam mata nak tidur malam. Jangan tinggal selawat. Pasal apa? Satu, pasal kita nak tidur, mati sementara, tak tahu pejam mata ke tak lagi ke tak. Tu mengucap pun kalau boleh kena mengucap sebelum tidur.
Pasal sebelum tidur, kita manusia fitrah kita suka duk fikir. Dia semalam tidur fikir tak pasal hari kemarin, hari minggu lepas. Malam ni nak tidur kita akan fikir, hari ni selesai apa dah. Aku buat apa dah gini, okey selesai. Oh, itu tak buat lagi, nanti aku buat pula. Okey. Lepas tu masa nak tidur malam tu juga kita fikir apa yang dah kita buat dan fikir pula untuk esok, betul tak? Sebelum nak tidur untuk esok nak pergi mana, nak buat apa, nak mangkit pergi apa, pagi hantar anak sekolah, pagi pergi market, pagi pergi tu aku nak pergi tengok tu. Kita akan fikir, ada yang tangan tak atas dahi pun ada, kan? Dalam duk fikir sebelum tidur tu, dalam minda dan akal fikiran kita dan di hati kita, di manakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam ruang ini ada Nabi. Tu yang ulama kata, sebelum tidur selawatkan Nabi. Dan kalau boleh selawat, buahlah 10 kali kau. Kalau boleh selawat, jangan diselawat dengan nada yang perlahan. Macam kita duduk zikir, bisik-bisik kan. Kita duduk zikir seorang-seorang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita nak selawat, kalau boleh dinyaringkan, ulama kata. Maksudnya kuat. Bukan kuat nak menjerit bagi jiran sebelah bangun. Kuat macam cakap Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Pasal apa ulama kata kalau boleh kuat? Untuk peringat orang sebelah. Kita selawat, suami dengar, oh dia ikut selawat sekali. Suami selawat, isteri dengar, isteri ikut selawat sekali. Ada yang tidur dengan anak, dengan cucu sekali ke apa, ikut selawat sama-sama. Nah, itu hadiah terbaik daripada umat kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi kata apa tentang selawat? Kita kan nak syafaat Nabi kan? Nabi kata apa? Ada 2 tanda aku ingat umat aku di hari akhirat. Aku kenal umat aku di hari akhirat dengan 2 tanda. Pertama, melalui anggota wuduknya yang basah, yang ikhlas ketika dia berwuduk di atas dunia dulu. Dia nak ambil semayang, nak baca Quran, nak tawaf, nak buat apa pun yang perlukan wuduk, ataupun dia saja-saja perkara sunat yang tak perlu wuduk pun dia nak sentiasa duduk dalam keadaan wuduk. Macam Bilal dulu, Bilal bin Rabah, tak putih wuduk, solat sunat wuduk dan sebagainya. Dia berwuduk dengan penuh ikhlas. Anggota wuduknya akan bercahaya di hari akhirat. Nabi kata, aku kenal ini umat aku. Cara kedua Nabi SAW kenal umat dia di hari akhirat. Kata Nabi SAW, melalui lidahnya yang basah, yang sering berselawat ke atas aku sallallahu alaihi wasallam. Selawat banyak kat Nabi. Nabi ingat kita, Nabi cari kita di hari akhirat. Satu lagi juga sebelum saya terlupa, sebelum tutup, duk lah bila nak tutup ni, saya plan 11:30 lanjut juga. Ustaz, pasal ni penting. Ulama kata apa? Umat yang layak untuk dapat syafaat Nabi di hari akhirat untuk masuk syurga, Nabi akan cari dia, pimpin tangan dia, bimbing langkah dia masuk ke syurga dengan syafaat. Di antara ciri-ciri umat itu, satu ni wajib ada, wajib pernah berlaku. Apa dia? Sepanjang dia hidup atas dunia, pernah dia menitiskan air mata ketika teringatkan Nabi SAW. Saya nak tanya diri saya, ibu-ibu, kakak-kakak, hati dan hadirat, ibu ayah, abang kakak, semua kita muhasabah Ustaz, tanya soalan. Sejak lahir sampai hari ini, pernah tak keluar air mata untuk Nabi SAW? Kalau tak pernah, tolong berasa serba salah. Tolong berasa tak patut. Renung, baca, dengar kisah Nabi, tentang Nabi, perjuangan, pengorbanan, susah payah dakwah Nabi SAW. Kenangkan Nabi. Pastikan sebelum pejam mata mati atas dunia ni, dalam hidup kita ni, sebelum kita mati, pastikan pernah keluar air mata untuk Nabi SAW. Sebab apa ulama kata lagu tu? Sampai ulama kata, tak mungkin kita dapat syafaat kalau tak pernah keluar air mata untuk ingatkan Nabi atas dunia. Tak mungkin kita dari kalangan umat yang layak tu. Sebab Nabi tiap-tiap malam, tiap-tiap hari menangis, terkenangkan nasib Islam dan nasib umatnya. Nabi menangis untuk kita, kita tak pernah menangis untuk Nabi. Sedangkan siapa yang perlukan siapa? Kita yang perlukan Nabi. Tanpa Nabi kita tak mampu, kita tak boleh hidup, tak boleh pergi ke mana. Nabi boleh tanpa kita. Untuk selawat ni, siapa yang perlukan selawat? Nabi kata, hadiahkan selawat untuk aku. Nabi perlukan sangat selawat kita kah? Nabi boleh saja tenang damai dah dalam syurga tanpa selawat kita. Kita selawat kat Nabi, kita yang perlukan selawat itu, kita yang perlukan Nabi. Tapi yang saling mengharap, yang lebih pujuk itu Nabi, bukan kita. Itu yang sedih. Yang lebih banyak ingat tu Nabi, yang lebih banyak doakan itu Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Selawat adalah hadiah terbaik kita untuk Nabi SAW. Wallahu a'lam. Habis betul dah. Tadi habis tak betul, ni habis betul. Itu sahaja, saya mohon kemaafan ibu-ibu ayah-ayah. Terkasar bahasa, tersalah bicara, termakan masa. Apa yang saya sampaikan untuk diri saya sendiri, apa yang baik daripada Allah, buruk kelemahan diri saya. Wa ma asabani min hasanatin fa min Allah, wa ma asabani min sayyi'atin fa min nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa 'amalan salihan. Allahumma arzuqna ikhlasan mukhlisin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.